Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung pada Kitabut Tauhid. Dan hari ini kita pakai nota baru, iaitu nuskhah yang di kopi daripada terjemahan Sahih Bukhari terbitan Jakim. Muka surat 886. Ikut pada muka surat atas. 886. Pada bab baru, bab qaulillahi ta'ala, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Jumpa insyaAllah. Baik. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد والرد على الجهمية باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Kitab ini Kitabut Tauhid dalam kitab Sahihul Bukhari. Babnya bab firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat ini. Okey, mari kita cek tengok muka surat. Tak nampak muka surat dia. Yang muka surat mula-mula sekali 879. Tapi tak nampak atas tu. Yang first sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Tauhid war-raddu 'alal Jahmiyah. Jadi ni dah buku yang kita baca sekarang ni dah daripada Sahih Bukhari. Kitab last sekali bertajuk Kitabut Tauhid war-raddu 'alal Jahmiyah. Kata Imam Bukhari, kitab yang menceritakan tentang at-tauhid dan rad, penolakan atau jawapan balas terhadap golongan Jahmiyah. Jadi inilah tujuan Imam Bukhari bawakan kitab ini. Kemudian dalam kitab ini ada tajuk-tajuk kecil yang juga merupakan subtopik untuk menolak golongan Jahmiyah. Golongan Jahmiyah ni golongan penafi sifat, golongan penafi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang hanya mengisbatkan Allah tu wujud. Jadi atau golongan yang tidak mementingkan tauhid. Sebab tu kata Imam Bukhari, bab-bab yang dibawakan semuanya bab-bab yang menolak hujah atau menolak syubhah golongan Jahmiyah. Okey, jadi tajuk ni kitab Tauhid war-raddu 'alal Jahmiyah. Babnya tengok. Bab 1. Nombor 1, bab hadis-hadis mengenai seruan Nabi SAW kepada umatnya agar mentauhidkan Allah yang maha berkat, nama-namanya lagi maha tinggi, pujian baginya. Jahmiyah kata tak penting belajar tauhid. Imam Bukhari kata malah ialah tauhid adalah perkara paling utama. Bab ni kita dah belajar. Kemudian bab kedua, muka surat 883. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, qul ud'ullaha wa ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna.
Kita tahu golongan Jahmiyah menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di Imam Bukhari bawakan tajuk tentang tajuk firman Allah Subhanahu wa taala, qul Allah. Panggillah Allah dengan nama Allah, awid'ur Rahman, atau panggil Allah dengan Ar-Rahman, ayyamma tad'u, mana-mana nama yang kamu panggil, falahul asmaul husna, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama al-husna. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala berbilang-bilang, tapi zatnya Maha Esa. Semua itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki nama-nama. Bab ini merupakan bab menolak pada pandangan golongan Jahmiyah yang menafikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab pada muka surat 885, bab ketiga, bab qaulillahi ta'ala, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ar-razzaq dzul quwwatil matin. Di sini untuk mengisbatkan nama Allah Ar-Razzaq, dan makna menafikan fahaman Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah, nama-nama Allah secara umum atas alasan kalau diisbatkan Allah mengharapkan pada makhluk. Jadi ditolak kepada bab yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala yang bagi rezeki, dan Allah lah Dzul Quwwatil Matin, yang Allah yang maha kuat dan gagah perkasa. Kemudian hari ini kita masuk pada bab yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu pada muka surat 886, bab keempat daripada kitab Tauhid dan rad kepada golongan Jahmiyah. Okey. Kenapa saya baca pada awal? Sebelum ni nota hilang dah. Ramai yang hilang nota. Bila saya nampak ramai yang pegang buku tulis, bila kita syarahkan kaitan antara kitab Tauhid dengan bab, saya dapati ramai yang blur. Kat mana Ustaz baca? Sebab nak tulis susah, sebab kita nota tak ada depan mata. Sekarang kita nampak dah bab dia. Dalam kitab Tauhid rad pada Jahmiyah ada subtopik yang Imam Bukhari tolak. Jadi Imam Bukhari, bila kita belajar kitab Sahih Bukhari, rupanya kitab Sahih Bukhari bukan semata-mata kumpul hadis. Imam Bukhari bawa hadis, dalam hadis ada fiqh, ada sebab beliau letakkan tajuk, ada sebab beliau letakkan kitab, dan ada fiqh kenapa beliau letakkan hadis ini. Sebab tu kita syarahkan, kita bincangkan. Imam Bukhari sedang bawakan hadis-hadis untuk menolak golongan Jahmiyah dalam bab ini. Ikrarkan tauhid dan rad pada golongan Jahmiyah. Manakala tak rad, kitab tauhid cerita tentang iman dan sebagainya, kitabul iman awal-awal tu. Awal-awal kitab Sahih Bukhari kitabul iman. Itu tak ada rad-rad. Tapi sekarang ni last kali kitab tauhid war-raddu 'alal Jahmiyah. Jadi bila nama tajuknya begitu, kita kena kaitkan antara tajuk kitab dengan bab-bab ini. Sekarang ni bab yang keempat. Cuba tuan-tuan beritahu saya, apa yang Imam Bukhari nak sampaikan pada bab keempat ni? Ada ayat Quran. Ada 5 ayat Quran ke 6? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ayat Quran ni. Apa tujuan Imam Bukhari bawakan ayat-ayat ini? Tuan-tuan kena, mana kelas ni lepas ni tuan-tuan kena bagikan pandangan. Perkara gaib. Okey. Tapi kat bawah tu tak ada semua perkara gaib. Okey. Ada lagi? Apa yang Imam Bukhari nak sampaikan dalam ayat ini, dalam tajuk ni, bab ini? Allah ilmu. Okey, betul semuanya. Sekarang ni bab sekarang Imam Bukhari nak isbatkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat Quran ni berkaitan dengan ilmu Allah. Semua ayat Quran yang dibawa oleh Imam Bukhari dalam bab ini berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat ini Imam Bukhari bawa secara ringkas.
bawa secara ringkas. Kita kena buka ayat yang full dalam Al-Quranul Karim, tapi semuanya berkaitan dengan ilmu. Jadi bab qaulillah, bab yang Imam Bukhari bawa, beliau letakkan tajuk dengan lafaz ayat Al-Quranul Karim. Beliau tak kata babul ilmi, tak. Ada dah kitabul ilmi, bukan sebab ini kitabul ilmi awal-awal lagi, tapi sekarang ni beliau letak bab qaulillah, bab berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Allah Tuhan yang alimul ghaib, yang maha mengetahui perkara ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, maka dia tidak menzahirkan, dia tidak memberitahu perkara ghaib. Maksudnya tidak menzahirkan, Allah tak beritahu siapa-siapa pun. Illa man irtada min rasul, kecuali rasul-rasul yang mana-mana rasul yang Allah redha. Artinya perkara ghaib Allah tak beritahu siapa-siapa, kecuali wahyu yang disampaikan kepada mana-mana rasul. Cuma dalam ayat ini Imam Bukhari tak sebutkan sambungan ayat. Lebih baik sambung sikit supaya kita tahu adanya Allah tidak tutup perkara ghaib, bermaksud Allah tak beritahu langsung. Allah sahaja yang tahu perkara ghaib, dan Allah tak beritahu siapa-siapa kecuali para rasul. Jadi yang mimpi-mimpi tu jangan mimpilah. Yang mimpi tahu perkara ghaib, yang boleh dakwa dia tahu perkara ghaib, jangan mimpi. Allah kata Allah tak beritahu siapa-siapa kecuali rasul-rasul. Lalu wahyu, sama ada rasul di kalangan malaikat atau di kalangan manusia. Rasul malaikat yang Allah utuskanlah, mana Allah beritahu kepada Jibril, rasul di kalangan malaikat, sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita tahu maklumat tentang perkara ghaib. Baik. Sebelum pergi lebih jauh, bab ilmu. Bab ilmu. Apa maksud ilmu? Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Betul lah. Ulama mantik selalu sebut ta'rif ilmu, dan ta'rif ini digunakan pakai juga oleh ulama sunnah secara umum, maksud ilmu. Jadi sebelum cerita tentang ilmu Allah, ta'rif ilmu yang selalu disebutkan oleh ulama, mereka sebut idrakul ma'lum ala ma huwa alaih. Yang ni tak dengar aja, tak catat pun tak apa, tapi kalau nak catat terpulang lah siapa yang ni. Idrakul ma'lum ala ma huwa alaih. Ini ta'rif ilmu. Ulama mantik sebut, ulama kalam sebut, dan ulama sunnah terima sebahagian daripada apa yang mereka sebut. Dan kita selalu dengar perkataan ni, ilmu ta'rifnya apa, ini ta'rifnya apa. Dan ilmu apa dia? Mengetahui, idrakul ma'lum, dapat mengetahui maklumat, sesuatu maklumat seperti seadanya, seperti realiti. Okey, apa maksud ilmu? Kita kata pada hari Ahad pukul 11.30 pagi berlangsungnya berapa bulan? 8 hari bulan, 8 bulan 9, 8 September, berlangsungnya kelas Kitabut Tauhid di BRB, di Batu Ridwan, Bertam. Okey. Ada orang beritahu berlangsungnya majlis baca kitab tauhid di BRB. Maksudnya dia mengetahui maklumat, dan maklumat tu betul. Itulah ilmu. Ini jangan cerita tentang Allah dulu, kita cerita secara umum. Jadi kerana apa ulama mantik dan ulama ilmu kalam, termasuk ulama sunnah, terima takrifan ni? Sebab nak menafikan kejahilan. Jahil ada berapa?
Kita ada sekarang ilmu. Orang berilmu, orang yang tahu maklumat yang betul. Ada maklumat dan maklumat dia betul. Okey, lawan ilmu apa dia? Jahil. Jahil ada berapa? Ada dua. Satu jahil, jahil basit, jahil yang biasa, dan jahil murakkab, jahil yang berganda-ganda. Jahil yang bertimbun. Okey. Siapa jahil yang basit? Orang yang tak tahu. Siapa jahil murakkab? Orang yang tak tahu dia tak tahu. Orang yang tak sedar diri. Orang yang tak sedar diri. Dia tak sedar, dia tak tahu. Okey. Sebab itulah dalam bab ilmu ni kita akan dengar ulama akan sebut macam tu. Jadi kalau kita kata, okey, soalan saya. Bilakah diisytiharkan kemerdekaan negara Malaysia? Soalan ni datang. Orang pertama jawab 31 Ogos 1957. Okey, orang jawab macam ni dia apa? Kategori mana? Alim ke? Jahil murakkab, jahil basit? Alim, orang yang ada maklumat. Orang yang ada ilmu lah. Dia orang yang ada ilmu. Sebab dia ada maklumat dan maklumatnya betul. Okey, itu orang yang berilmu. Ada orang kata, orang tanya, bilakah tarikh diumumkan kemerdekaan negara Malaysia? Tak tahu. Tak tahu. Okey, dia kategori mana? Jahil basit. Jahil basit. Jahil, biarlah tak tahu. Orang yang tak tahu. Yang ketiga dia jawab 1951. 16 September, bolehlah 16 September 1951. Yakin dia sebut. Ni siapa? Jahil murakkab. Jahil tapi buat-buat pandai. Ini takrifan ilmu. Di sisi ulama, untuk Allah Subhanahu Wa Taala kita tak gunakan takrif yang sebegitu. Ya, yang Allah tahu segala-galanya, tapi ilmu Allah tidak bergantung pada maklumat. Betul? Ilmu kita bergantung kepada maklum. Ilmu maklum. Kita tahu berlaku aksiden. Kenapa? Bila berlaku aksiden, ilmu Allah dah tahu sebelum ia berlaku. Jadi kita tak ada kata maklum tu. Maklumat tak bergantung pada sesuatu. Inilah perbincangan secara umum. Tapi kita tahu maksud ilmu, kalau ulama bincangkan ilmu atau takrifkan ilmu begini, kita faham secara umum. Baik, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang sempurna. Ilmu Allah ada ilmu, dan ilmu Allah tak sama dengan ilmu makhluk. Apa beza dia? Sebelum kita masuk bincang lebih detail dengan hadis ni, tapi elok juga mukadimah tentang ilmu ni. Satu, ilmu Allah yang ulama sebut tentang perbezaan antara ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Ilmu Allah azali, abadi. Atau disebut azaliyun thabit. Allah mengetahui sesuatu sejak daripada azali. Artinya tidak ada permulaan maklumat. Allah tahu segala-galanya sejak daripada azali. Tidak didahului oleh kejahilan. Allah tahu segala-galanya sejak daripada azali. Manakala ilmu makhluk disebut ilmu ta'allumi, tarakumi. Ta'allumi, belajar atau dicari maklumat, dan tarakumi. Tarakumi artinya bertambah dari hari ke hari. Dia bukan tahu semua benda maklumat serentak. Pengalaman ke, kelas dia ke, dia kumpul maklumat ke, dia baca lagi ke. Dia maklumat manusia ni, ilmu Allah sempurna sejak daripada azali sampai ke abadi. Ilmu makhluk ta'allumi, dia kena belajar, dia kena cari, dia ilmu tu tak datang sendiri. Dan tarakumi, dapat sedikit demi sedikit, kumpul sedikit demi sedikit. Dia didahului oleh kejahilan. Sebelumnya tak tahu, baru dia tahu, dan dia tahu pula tak tahu semua. Dia tahu sedikit demi sedikit, belajar sedikit demi sedikit. Itu perbezaan pertama.
Yang kedua, ilmu Allah, ilmu yang am dan menyeluruh, amun syamil, ilmu yang menyeluruh. Atau ulama kata jumlatan wa tafsilan, merangkumi segala keumuman dan segala yang detail, semuanya ada ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu manusia, ilmu yang juz'i dan naqis, tahu sikit je, yang sikit tu pun banyak terdedah dengan kesilapan. Kita dah kata bila sebut ilmu Allah, kita tak boleh nak cerita kalau Allah betul-betul ketahui begini, kenapa? Jangan sebut kenapa. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Ilmu manusia yang kenapa ni ilmu yang jahil, orang jahil. Sebab tu tentang Allah Subhanahu Wa Taala kita nak isbatkan sifat Allah yang maha sempurna. Ilmu Allah tu am, segala-galanya Allah tahu, syamil, merangkumi segala perkara, jumlatan wa tafsilan, jumlah secara pukal dan secara detail, semua sekali ada dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ilmu Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang ghaib, segala yang syahadah. Wallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayat apa? Wallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Apa? Surah Al-Hajr. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة. Saya salah baca. Betul? Alimul ghaib wasyahadah. Allah itu alimul ghaib wasyahadah. Allah tahu yang ghaib dan yang syahadah. Jadi ilmu Allah tahu segala perkara yang ghaib dan syahadah. Apa dia yang ghaib? Ini akan kita bincangkan. Ilmu syahadah, apa yang ada di alam nyata yang makhluk pun tahu tapi sedikit. Allah tahu secara keseluruhan. Manakala perkara ghaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di ilmu Allah itu Allah mengetahui yang ghaib dan syahadah. Manakala makhluk tidak mengetahui perkara ghaib, perkara syahadah, dia hanya tahu sebahagian daripada apa yang Allah berikan kepadanya. Yang keempat, juga pecahan daripada yang kedua tadi sebenarnya, tapi ulama selalu sebutkan ilmu Allah tidak didahului oleh kejahilan dan tidak diikuti oleh lupa atau kekurangan. Sempurnalah, sama macam yang tadi. Ilmu makhluk didahului oleh kejahilan dan diikuti dengan lupa, silap dan sebagainya. Yang kelima, ilmu Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya sebutkan dalam contoh tadi, mendahului maklumat, manakala ilmu makhluk bergantung pada maklumat. Allah mengetahui satu perkara sebelum sesuatu itu berlaku. Secara bahasa mudahnya, manusia dan makhluk hanya tahu setelah ianya berlaku. Sebab tu kita kata, bila berlaku satu benda, Allah tunjuk kepada kita, Allah zahirkan ilmunya. Kita sebut istilahnya Allah zahirkan ilmu. Kerana Allah SWT mengetahui segala perkara sejak daripada azali. Allah tahu dulu, kemudian baru Allah zahirkan. Sebab tu Allah kata dalam ayat ini, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang alimul ghaib, Allah tak zahirkan kepada siapa sekalipun, illa man irtada mir rasul, kecuali siapa-siapa yang diridai di kalangan rasulnya. Jadi bila Allah beritahu,
dan Allah Subhanahu Wa Taala beri maklumat siapa? Artinya Allah menzahirkan ilmu ghaibnya. Sedangkan Allah mengetahui segala perkara sejak daripada azali. Jadi kalau kita tahu hari ni ada kelas, tak ada kelas, Allah zahirkan ilmunya kepada kita. Jadi kita tak kata ilmu Allah bertambah. Tak. Tapi Allah mengetahui segala perkara sebelum ia berlaku, dan Allah tahu suatu tiap-tiap perkara yang sedang berlaku, dan Allah tahu apa yang akan berlaku, dan Allah tahu tentang suatu perkara yang tak akan berlaku. Kalau dia berlaku, bagaimana ia berlaku. Jadi semua bab tidak ada ruang untuk mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahui sesuatu. Okey. Soalannya, apa kesan, apa tujuan kita belajar tentang ilmu Allah? Bab ni bicara rad pada Jahmiyah. Jahmiyah golongan Qadariyah yang kata Allah tak tahu. Jangan kata Allah tahu sesuatu, kalau takkan Allah tahu hamba dia masuk neraka waktu diciptakan lagi. Kenapa Allah macam-macam? Ini golongan Jahmiyah dan juga golongan yang menolak sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Imam Syafi'i kata kalau nak berdebat dengan golongan Qadariyah ni, rad dengan apa? Rad dengan ilmu, sifat ilmu. Tanya dia, Allah tahu ke tak tahu? Dia kata Allah tak takdir, Allah tak cipta, Allah tak ada qada qadar ni. Kita sendiri yang cipta ke? Kita yang buat, jangan salahkan Tuhan. Soalannya, Allah tahu ke tak tahu? Kata Imam Syafi'i. Debat dia dengan martabat ilmi. Martabat ilmu. Kalau dia kata Allah tahu, kenapa kau nafikan dia? Mentakdirkan sesuatu. Kalau kita Allah tak tahu, kafir, senang. Dia orang yang kufur. Bab ilmu. Okey. Apa tujuan kita belajar sekarang? Tujuan untuk bab ini tolak pada golongan Jahmiyah, tolak pada golongan Qadariyah dan golongan yang menyeleweng, yang menafikan sifat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk golongan etis, termasuk golongan Batiniyah, merupakan pecahan daripada Jahmiyah. Mereka kata Allah ciptakan alam, Allah biarkan alam itu sendiri urus diri dia. Malah Tuhan ni al-aqlul awal. Fungsi Tuhan hanya menggerakkan. Segala yang berlaku adalah dia berlaku dengan sendirinya. Ini golongan Jahmiyah yang awal yang terpengaruh dengan falsafah yang awal, seperti falsafah Aristotle. Baik. Jadi mengisbatkan ilmu, Allah cipta makhluk, Allah tahu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah mencipta dan Allah maha mengetahui tentang makhluknya. Malah Allah Rabbul Alamin, dia yang mentadbir, dia yang menguruskan. Bukan Allah hanya jadi punca pada kejadian kemudian biarkan. Sebab tu golongan Jahmiyah ni dan juga golongan ahli kalam dan juga etis yang awal, ahli kalam yang rad baliklah, tapi golongan etis dia bermula dengan logik Aristotle yang mengatakan bahawa fungsi Tuhan adalah penggerak yang pertama. Dia umpamakan seperti kereta api. Kereta api itu bergerak panjang, tapi punca dia kat mana? Satu je. Puncanya adalah gerabak yang satu, yang menjadi punca kepada gerakan semua perkara. Dia macam tolak domino tu lah. Yang menggerakkan tu, Tuhan tu gerak tu, dia biarlah dia gerak sendiri. Al-muharrikul awal, penggerak pertama. Ni falsafah ni semua menafikan Allah ada iradah, Allah ada ilmu dan sebagainya, yang ilmu kalam pada asalnya rad pada mereka. Ilmu kalam yang asal, ulama kalam ni asalnya nak rad kepada cara pemikiran Aristotle tersebut yang mengatakan alam ini bergerak dengan sendiri, maka diisbatkan sifat kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam dan sebagainya. Allah tu, ini semua perbincangan yang asal. Ini bab yang ahli kalam betul lah. Memang rad kepada Aristotle pada asalnya. Rad kepada, walaupun diterima kaedah Aristotle banyak benda berkaitan dengan sifat Tuhan yang selayaknya, tetapi dalam bab-bab ini mereka tolak dan mereka mengisbatkan perkara-perkara yang berbeza dengan apa yang dibayangkan oleh Aristotle berkaitan ketuhanan.
Cuma bab ni saya tak nak ulas panjang lah. Baik, kita tahu Imam Bukhari bawakan tajuk ini untuk isbatkan sifat ilmu. Baik, kita tengok satu persatu ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ayat pertama beliau diberi tajuk. Allah kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iaitu beliau bawakan ayat Al-Quranul Karim berkaitan dengan firman-Nya. Allah kata alimul ghaib. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara ghaib. Ghaib ni ada berapa? Ghaib ada berapa? Perkara ghaib ada dua. Satu ghaib mutlak, yang kedua ghaib nisbi. Ghaib mutlak, sesuatu perkara yang ghaib dan tidak ada makhluk yang tahu. Ada perkara yang ghaib mutlak daripada seluruh manusia. Ada yang ghaib mutlak daripada seluruh makhluk. Allah tahu segala-galanya, dan Allah SWT yang mengetahui ghaib secara mutlak. Ghaib yang kedua dinamakan ghaib nisbi. Ghaib bagi setengah makhluk, tapi bukan pada makhluk yang lain. Untuk manusia, contoh. Tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku kat restoran bawah? Siapa duduk kat kaunter sekarang? Kalau ada orang kata Haji Azman kata, saya nampak siapa kat bawah. Dia percaya ke? Tak. Dia mendakwa perkara ghaib. Tapi Haji Azman tak kata macam itulah. Contoh je. Contoh. Kalau didakwa perkara ghaib, dia kata, saya nampak apa yang berlaku di bawah. Oh, sekarang kat Mekah siapa? Itu maksudnya dia dakwa perkara ghaib. Kerana dia tak tahu, sebenarnya dia tak tahu perkara ghaib, tapi dia mendakwa. Tapi ghaib itu bukan ghaib mutlak, dia ghaib nisbi. Artinya untuk kita yang ke atas, ghaib bagi kita apa yang berlaku di bawah. Tapi untuk orang kat bawah, dia kita tengok, siapa nama dia? Contoh dia yang jaga tu Nora. Nora duduk kat kaunter. Tak ghaib bagi dia. Faham? Ghaib nisbi. Artinya setengah makhluk tahu, setengah lagi tidak tahu. Apa berlaku di sebalik dinding, apa yang berlaku pada termasuk apa yang berlaku pada hari besok. Sebelum ianya berlaku, ia ghaib mutlak. Tapi setelah Allah zahirkan ilmunya, dia dah tak ghaib. Dia jadi ghaib nisbi. Sekarang tak ghaib dah. Sebelum pilihan raya, ghaib. Tak tahu siapa menang. Tapi dah keluar keputusan, tahu dah siapa yang menang. Itu nama ghaib nisbi. Allah SWT mengetahui segala-galanya. Tapi ghaib mutlak tidak diketahui hanya Allah. Sesama makhluk juga nisbi. Ada yang ghaib bagi manusia, tapi bagi jin tak ghaib. Berapa ekor jin ada sekarang dalam kelas kita? Tak ada manusia yang tahu. Tapi jin jawab. Kata kita tak ada jawab kan. Kalau dia ada betul, boleh tak dia jawab? Tapi kita tak tahu mana dengar. Mana kita tahu ada berapa. Ghaib bagi kita manusia, tapi bagi jin tidak ghaib. Jadi dia tetap makhluk. Dia tak tahu perkara ghaib. Dia hanya tahu apa yang Allah berikan pada dia. Dia tak tahu. Sebab tu jin pun ada malaikat yang catat amalan dia, yang tahu dia. Bagi dia tak tahu apa yang dicatat oleh malaikat dan sebagainya. Jadi nama ghaib nisbi. Ghaib bagi manusia, tapi bukan pada jin. Makhluk ghaib pun tak tahu perkara ghaib. Yalah. Dia hanya tahu tentang dirinya. Malaikat yang mencatatkan nyawa manusia, yang catatkan bila ketika umur kita 40 hari atau 120 hari, bila diperintahkan untuk catatkan rezeki, catatkan umur kita, catatkan amal baik dan buruk. Dia tahu tak perkara ghaib? Dia tahu perkara ghaib
bagi kita. Dan bagi dia, Allah perintah kat dia, tak ghaib bagi dia perkara tersebut. Tapi dia hanya ikut perintah Allah. Dia tak tahu apa yang akan berlaku. Sebab tu catatan yang ada pada malaikat pun boleh berubah tak? Boleh berubah. Lauhul Mahfuz yang tak berubah, Allah yang mengetahui. Tapi yang ada pada malaikat, walaupun dia catatkan, tapi boleh berubah tak catatan? Boleh. Kerana tidak ada yang tahu perkara ghaib kecuali Allah. Allah tak biarkan satu makhluk pun tahu perkara ghaib kecuali Allah SWT. Jadi walaupun malaikat yang tugasnya cabut nyawa, macam kisah pada zaman Sulaiman, sampai masa nak cabut, tak pula. Allah panjangkan umur, suruh padamkan, tukar. Boleh berlaku tidak? Boleh berlaku. Artinya malaikat hanya tahu kerana Allah beritahu. Dan apa yang ada pada catatan mereka pun boleh berubah. Sebab tu doa boleh menolak qadar yang tercatat dalam buku malaikat. Untuk Allah mengetahui sejak pada azali sampai ke abadi. Ilmu Allah, kita hanya beriman dengannya. Allah Maha Adil, Allah Maha mengetahui. Untuk Allah kita kita hanya beriman dan kita serahkan pada Allah, mengharap pada Allah, dan segala ibadah kita hanya kepada Allah. Jadi kita tidak mengisbatkan ghaib mutlak. Allah yang tahu segala perkara secara mutlak. Jadi ghaib mutlak, ada yang mutlak bagi manusia, ada yang mutlak bagi seluruh alam. Bila berlaku kiamat, tak ada beza. Jibril datang tanya pada Nabi, bila berlaku kiamat? Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tak lebih maklumat berbanding dengan yang bertanya. Sebab bab hari kiamat ni ghaib mutlak. Tak ada siapa yang tahu bila. Allah tak beritahu siapa-siapa. Hanya Allah yang tahu. Jadi Nabi dengan malaikat, dengan Jibril, sama-sama tak tahu. Kerana dia ghaib mutlak, ghaib daripada seluruh makhluk. Jadi bab ilmu Allah SWT mengisbatkan semua jenis ilmu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ghaib, ilmu syahadah, ilmu yang am, ilmu yang khas, ilmu yang syamil, ilmu yang jumlah, ilmu yang tafsil, ilmu segala perkara Allah SWT mengetahuinya. Tapi untuk makhluk ada keterbatasannya. Untuk makhluk ada keterbatasannya. Yang duduk kat Malaysia tahu keadaan Malaysia, tak tahu apa yang ada kat Afghanistan. Afghanistan tahu keadaan dia. Yang dalam rumah dia tahu, yang dia tak tahu. Ini sebagainya. Ini makhluk ni tahu bahasa dia sama dia. Jumpa dengan bangsa lain tak pandai bahasa dia. Orang lain pula pandai bangsa sama dia. Ilmu makhluk ni Allah bagi-bahagikan dan Allah hadkan sebagainya. Ini ilmu yang Allah berikan kepada makhluk. Jadi clear insya-Allah bab ilmu. Jadi sekarang ni ayat pertama Allah kata alimul ghaibi. Allah yang mengetahui segala perkara ghaib. Tak kira ghaib mutlak atau ghaib nisbi, semua sekali Allah Maha mengetahui. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah kata Allah takkan beritahu perkara yang ghaib pada siapa-siapa sekalipun illa man irtada min rasul, kecuali siapa-siapa yang Allah SWT mahu, yang Allah redha, iaitu Allah nak di kalangan para rasul. Baik. Jadi ada pengecualian bila Allah nak beritahu siapa yang Allah kehendaki. Seterusnya Allah kata Imam Bukhari dan juga ayat innallaha indahu ilmus saah. Allah Subhanahu Wa Taala, bagi Allah SWT ilmu sa'ah, iaitu ilmu berkaitan dengan hari akhirat. Ini ghaib mutlak. Ilmu sa'ah, bila berlaku hari kiamat tak ada siapa tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ghaib yang betul-betul mutlak. Kemudian ayat seterusnya wa yunazzilul ghais, dan Allah turunkan hujan. Allah tak kata Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bila hujan turun. Allah turunkan hujan. Hujan ni makhluk Allah. Allah yang suruh. Dia membawa makna bahawa bukan setakat Allah mengetahui, malah Allah yang cipta. Allah yang menurunkan hujan. Okey, kita tahu tak bila turun hujan? Tak tahu. Tapi orang kaji cuaca ramal. Apa yang disebutkan hanyalah berdasarkan kepada tanda-tanda perkara-perkara syahadah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan
sebagai panduan pada manusia. Jadi ilmu ghaib hanya Allah tahu. Tentang bila diturunkan hujan, Allah yang tahu. Nampak macam angin tiup hujan kat situ, tiba-tiba hujan tempat lain. Diramalkan di padang mereka cuaca elok. Aku kumpul ramai-ramai, tiba-tiba hujan turun. Setengah tempat upah bomoh hujan. Dia tengok cuaca dah, okey, cuaca clear. Dia pun pergi tolak hujan. Biasanya saya borak dengan ada ni, biasa bomoh hujan dia tengok kaji cuaca dulu. Dia takkan pergi kecuali dia confirm hujan tak turun. Dia tengok kaji cuaca, oh tak turun, bolehlah buat. Dapat duit free. Orang percaya. Dia buatlah ritual tolak. Tapi banyak berlaku hari yang dia buat itulah Allah turunkan hujan. Orang jahil yang buat tu jahil jahat, yang percaya jahil bodoh. Jadi ilmu ghaib Allah SWT tentang hari kiamat hanya Allah yang tahu. Tentang hujan hanya Allah yang tahu. Dan apa yang yang manusia tahu berkaitan kaji cuaca hanyalah perkara zahir. Tapi mereka tahu secara umum, mereka hanya buat andaian, mereka tak tahu secara jelas berapa butir hujan yang turun, hujan itu mengandungi asid tak asid, hujan itu memberi manfaat atau tidak, berlaku banjir atau tidak, siapa jatuh, siapa yang mati, siapa yang kaya, semua tak tahu. Daripada hujan, Allah SWT yang mengetahuinya. Yang ketiga, Allah kata wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu apa yang ada dalam rahim manusia. Apa yang ada dalam rahim manusia Allah tahu. Laki, perempuan, sehat tak sehat, akan umur panjang atau gugur, ada penyakit tak ada penyakit, dan segala detailnya. Manakala pengetahuan manusia yang buat apa nama kalau ambil video tu, scan, yang buat scanning, tengok sebagainya, itu hanya berdasarkan kepada ilmu yang zahir, apa yang nampak, tapi tak semua perkara dia tahu. Allah SWT memang ada setengah daripada perkara dia nisbi. Allah SWT akan beritahu. Allah beritahu kepada, bila Allah zahirkan ilmu, bila orang tu dah scan, tahulah. Sebelum dia scan tak tahu. Bila Allah zahirkan ilmunya, Allah SWT izinkan ada perkara-perkara yang memang dia dah zahir. Dia bukan perkara ghaib. Allah tahu satu benda sejak pada azali sehingga abadi. Manakala manusia, bila Allah zahirkan ilmunya, Allah nak beritahu. Yang bawa ada mesin scan tahu, yang tak ada mesin tak tahu. Sama juga yang pergi bawah tahu. Pergi tengok bawah siapa ada kat kaunter. Yang tak pergi duduk kat atas tak tahu. Tapi dah pergi bawah tak tahu pula yang atas. Sebagainya. Tetap dia tentang perkara syahadah, bukan perkara ghaib. Bila Allah dah zahirkan, dia tak dinamakan sebagai ghaib. Dia ghaib nisbi, ghaib bagi orang yang belum tahu. Tapi orang yang dah tahu atau orang yang ada alat tertentu sebagainya, dia tidak lagi ghaib baginya. Allah mengetahui segala yang ada di rahim dengan segala jumlatan wa tafsilan, segala-galanya. Dan ayat seterusnya, kerana kita akan jumpa juga syarah berkaitan dengan ni pada hadis akan datang. Juga ayat Al-Quran yang lain, semuanya berkaitan dengan ilmu. Kita terus masuk pada hadis, kerana saya takut syarahkan tajuk kemudian hadis tak masuk. Di bawah kata Syekh, qala Abu Abdullah. Kata Abu Abdullah. Siapa Abu Abdullah? Imam Bukhari sendiri. Ini catatan daripada anak-anak murid ketika meriwayatkan Sahih Bukhari, kata qala Yahya, berkata Yahya. Kalau Imam Bukhari sebut Yahya, siapa Yahya di sini? Yahya bin Ziyad Al-Farra, iaitu Al-Imam Al-Farra. Al-Farra ulama bahasa di kalangan ahli Kufah. Al-Farra mengatakan bahawa Allah huwa zahir wal batin,
Allah tu yang zahir dan yang batin. Maksudnya apa? Zahirun ala kulli syai'in ilma wal batinu ala kulli syai'in ilma. Apa maksud az-zahir al-batin? Ilmu Allah. Allah tahu segala perkara yang zahir dan Allah tahu segala perkara yang batin. Jadi Imam Bukhari nak beritahu al-zahir wal batin, nama Allah al-zahir al-batin adalah berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh al-Imam Al-Farra rahimahullah. Imam Bukhari nak beritahu apa? Bab ilmu Allah ni luas, sangat luas. Malah nama Allah selain daripada Al-Alim, selain daripada Al-Allamul Ghuyub, nama selain daripada ni Az-Zahir dan Batin juga berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Az-Zahir artinya Allah mengetahui segala perkara yang zahir, Al-Batin Allah tahu segala perkara yang batin. Jadi ta'alluq makna al-zahir wal batin adalah ta'alluq dengan sifat ilmu. Ini yang Imam Bukhari nak sampaikan. Bukan kata Allah yang zahir dan batin dengan tafsiran-tafsiran yang dilakukan oleh golongan Jahmiyah, juga golongan Batiniyah. Sekarang ni sebut Batiniyah lah. Mereka golongan Batiniyah yang kata Allah di mana-mana, Allah ada di dalam, Allah ada di luar, Allah SWT ada di mana-mana. Ini golongan yang Jahmiyah yang mengatakan bahawa Allah SWT ada di mana-mana. Kerana Allah tu zahir dan Allah juga batin. Baik, terus masuk pada hadis. Okey, faedah sebelum tahu. Apa faedahnya? Faedah tolak pada Jahmiyah. Tapi faedah yang lebih besar daripada tolak Jahmiyah, kadang-kadang kita lupa. Kita merasakan Allah Subhanahu, bila kita belajar sifat ilmu, apakah yang ulama sebut tentang sifat ilmu? Tujuan belajar ilmu Allah ni tujuannya supaya kita lebih istiqamah di atas agama Allah. Kadang-kadang cerita hanya bab Rad Jahmiyah kita pun lupa. Sebenarnya kita cerita ilmu Allah ni, Rad Jahmiyah ni satu, sebab dia menafikan ilmu Allah. Tapi untuk kita adalah supaya kita istiqamah dalam ketaatan. Dah tahu Allah Maha mengetahui, takkan nak buat jahat, takkan tak ibadah, takkan kita tak jadi lebih baik ketika bersendirian, dan takkan kita nak buat jahat dengan siapa yang lemah, sebab Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Sifat istiqamah itu yang kita inginkan daripada sifat ilmu. Sifat muraqabah, sifat ihsan itu yang kita ingin wujudkan dalam diri kita sebelum kita nak erat kepada golongan Jahmiyah. Itulah yang lebih utama. Selain daripada sifat-sifat yang lain, jangan persoalkan Allah. Ilmu kita hanya seperti kita pun tak ada bekas, seperti kita mencelupkan air di lautan. Bekas akal kita sangat sedikit. Maka jangan persoalkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas, dan pelbagai pengajaran yang lain. Baik, masuk pada hadis. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Khalid bin Makhlad. Seperti biasa, kalimah haddatsana itu akan ada pada semua riwayat Bukhari. Kerana Imam Bukhari tak riwayatkan hadis yang diambil pada buku. Kita baca hadis buka buku. Imam Bukhari, apa yang diriwayatkan bukan yang beliau pergi ambil buku Imam Ahmad, pergi ambil buku Muwatta, tak, kitab-kitab Musannaf Abdul Razak banyak ada. Tapi semua hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, beliau belajar tulis langsung daripada perawinya, yang beliau dapat secara langsung. Sebab tu haddatsana Khalid bin Makhlad, telah menyampaikan hadis kepada kami Khalid bin Makhlad. Itu tulis Al-Kufi Al-Qatwani. Haddatsana Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal maula As-Siddiq, maula kepada Sayyidina Abu Bakar. Qala haddatsani Abdullah bin Dinar. Telah beritahu kepada gua tu Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar maula Ibnu Umar.
An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, mafatihul ghaibi khamsun. Kunci-kunci perkara ghaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dengan tambahan, dan orang-orang yang Allah ingin, yang Allah zahirkan ilmunya. Semua bab ilmu ni kata, dan siapa-siapa yang Allah zahirkan ilmunya. Dan Allah beritahu hanya di kalangan Rasul yang Allah zahirkan ilmunya. La ya'lamu ma taghidul arhamu illallah. Pertama sekali disebutkan, tidak ada yang mengetahui apa yang berada dalam rahim-rahim kecuali Allah. Rahim-rahim dimaksudkan sini adalah umum, sama ada rahim manusia atau rahim binatang atau mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala-galanya. Manakala manusia, ilmu manusia berkaitan rahim, dia tak tahu apa. Rahim perempuan atas muka bumi ni berapa banyak yang mengandung, dia cuma tahu seorang yang dia scan tu lah. Yang di scan dia pun dia tahu berapa persen je, apa saja dia tahu. Jadi yang mengetahui segala-galanya adalah Allah. Dia pertama, la ya'lamu ma taghidul arhamu illallah. Tak ada siapa yang tahu apa yang berlaku dalam rahim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimah Allah sebut Nabi sebut mafatihul ghaib pada awal hadis. Kunci-kunci ghaib. Kenapa dinamakan apa yang berada di rahim sebagai kunci ataupun pembuka? Kerana rahim, alam rahim adalah pembuka kepada kehidupan dunia manusia. 5 perkara yang disebutkan sini adalah semua pembuka. Semuanya adalah pembuka dan juga pintu atau permulaan kepada perkara-perkara besar. Yang berlaku dalam rahim adalah pembuka atau permulaan pada kehidupan manusia di atas muka bumi. Allah yang tahu, Allah yang suruh malaikat catatkan, Allah yang tetapkan berapa lama dia akan hidup, Allah tetapkan rezeki sebagainya. Ini semua ghaib mutlak. Doktor boleh cek, scan laki atau perempuan, tapi doktor tak tahu umur dia sampai bila. Doktor tak tahu tentang umur. Doktor tak tahu rezeki dia apa. Doktor tak tahu apa yang berlaku pada dia lebih detail. Semuanya adalah ghaib mutlak. Ada perkara yang Allah zahirkan, mungkin jantina dia tahu selepas, itu pun selepas dah Allah zahirkan. Kalau tak sebelumnya tak tahu, belum nampak lagi. Artinya Allah belum zahirkan. Wala ya'lamu ma fi ghadin illallah. Dan tidak ada yang mengetahui apa berlaku pada hari besok kecuali Allah. Ni pintu kepada kehidupan manusia. Masa di dalam kandungan, mukaddimah kehidupannya, permulaan kehidupan, dan dalam setiap hari-harinya dia tetap bergantung pada ilmu Allah. Itu pintu kehidupan manusia. Kunci dan pembuka yang manusia bergantung kepada kehidupannya. Tidak ada siapa yang mengetahui apa berlaku pada hari besok kecuali Allah. Wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah. Dan tidak ada yang mengetahui bila datangnya hujan kecuali Allah. Ini pintu pada kehidupan. Hujan menyebabkan seluruh makhluk di atas muka bumi ini hidup. Tak ada hujan, tak ada kehidupan.
Jadi kunci atau hujan adalah kunci kepada seluruh kehidupan. Rahim tadi kunci kepada permulaan kehidupan makhluk. Tentang hari besok adalah kebergantungan kehidupan manusia dan juga seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kunci kepada kesuksesan kehidupan dia. Yang ketiga, bila turun hujan, kunci pada seluruh kehidupan jasad manusia. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illa Allah, dan tak ada seorang pun tahu di bumi mana dia akan mati kecuali Allah. Ini kunci kepada alam barzakh. Kunci pada alam barzakh. Permulaan alam pengakhiran dunia dan permulaan alam barzakh, atau kita kata kiamat kecil. Dan terakhir sekali, wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illa Allah, dan tak ada siapa yang tahu bila berlaku hari kiamat kecuali Allah. Ini kunci kepada pengakhiran dunia dan permulaan kehidupan akhirat. Semuanya berkaitan dengan perkara pembuka ataupun kunci. Sebab tu Nabi menggunakan mafatihul ghaib. Semua ni ghaib. Kuncinya ada pada Allah. Berkaitan dengan permulaan kehidupan kita. Kita hidup tak hidup sebagainya, kunci pada permulaan kehidupan kita. Dan juga pada tiap-tiap hari kita, apa yang berlaku selepas kita lahir atas muka bumi ini, Allah sahaja yang tahu. Dan berkaitan dengan rezeki kita, iaitu turun hujan menyebabkan kita hidup tak hidup, dapat makan tak makan sebagainya, semuanya Allah sahaja yang bagi, Allah sahaja yang tahu. Berkaitan dengan pengakhiran rezeki kita, iaitu kematian bila berpindah pada alam barzakh. Kita kata tiap-tiap manusia ada 2 pintu. Sebenarnya Sadaf kata tiap-tiap manusia ada 2 pintu. Pintu rezeki dan pintu maut. Kalau dibuka pintu rezeki, pintu maut tertutup. Buka pintu maut, pintu rezeki tertutup. Bila dah buka pintu maut, pangkat tak guna, anggota badan tak guna dah. Sebelum tu dia angkat, dia tunjuk, dia tough, badan dia kuat. Tapi kalau dah kata mati, badan tough pun budak-budak pijak je lah, tak ada apa-apa, tak guna badan dia, tak guna harta dia. Semua rezeki tertutup bila adanya pintu maut. Pintu maut, bila terbuka pintu maut, artinya dia dah pergi kepada alam seterusnya. Dan terakhir sekali kehidupan selama-lamanya, iaitu bila berlaku hari kiamat. Itulah kunci dan permulaan pada kehidupan abadi. Jadi 5 perkara ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kehidupan kita daripada awal hingga akhir, daripada lahir sampai hari kiamat. Secara mudahnya, kunci 5 perkara ini berkaitan kehidupan kita sejak daripada kita dalam rahim, sampailah kita hidup selama-lamanya di hari akhirat, bergantung pada 5 perkara ni. Sebab tu dikatakan mafatihul ghaib. Mafatihul ghaib. Jadi semua ni kehidupan kita bergantung pada Allah. Allah yang mengetahuinya. Jadi manusia hanya perlu melaksanakan tugasnya. Kerja yang lain berkaitan dengan makan minum, berkaitan dengan rezeki dan kerja Allah, serahkan pada Allah. Sebab itulah bila kita baca bab ni, kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghukum alam ini dengan dua hukum. Satu hukum kauni, yang kedua hukum syar'i. Hukum kauni, hukum qada qadar, ni kerja Allah. Hukum syar'i, undang-undang Allah, kerja kita. Jadi Allah nak bagi baik, takdir yang baik, qada qadar Allah. Hukum syaraknya apa? Kita kena syukur. Allah nak bagi yang buruk pun, tu qada qadar Allah, itu kerja Allah. Kerja kita sabar. Jadi ada hukum qada qadar, apa Allah nak buat, hukum syarak apa yang perlu kita buat. Jadi manusia tidak perlu
risaukan tentang 5 perkara ni, serahkan pada Allah. Bila dapat anak, kita doa je, kerja kita doa je. Dapat anak lahir tak lahir, berapa umur, kita serahkan pada Allah. Bila apa yang berlaku pada hari besok, hidup tak hidup, untung tak untung sebagainya, serah pada Allah. Kerja kita buat apa yang ikut hukum syarak, usahakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemampuan pada kita. Yang tak mampu, serahkan pada Allah. Berkaitan dengan hujan, rezeki sebagainya, serah pada Allah. Kerja kita istisqa, bab hukum syaraknya doa istisqa, atau minta doa dipalingkan hujan ke tempat yang lain bila berlaku banjir sebagainya, untuk dan untuk dihentikan hujan di kawasan kita. Itu kerja kita. Tapi bab Allah, serahkan pada Allah. Juga kita doa supaya dipanjangkan umur, diberkatkan umur. Tapi bab umur kita yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tu bab hukum qadar Allah sampai hari kiamat. Kita belajar tentang hari kiamat, kita takutkan, minta Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita hari kiamat. Tak payah kaji bila berlaku kiamat. Tak payah kaji bila ada orang tengah sibuk nak cari macam-macam berkaitan dengan hari kiamat, buat macam-macam andaian. Tak payah, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita bukan kita bukan nak tunggu mana satu Dajjal, mana satu Imam Mahdi. Tak payah nak kaji. Kerja kita, orang yang selamat daripada Dajjal ialah orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka automatik bila Mahdi datang, dia akan jadi pengikut Mahdi. Bila datang Al-Mahdi, yang tak beriman dan amal soleh, automatik dia pergi dengan Dajjal. Jadi kerja kita tak payah risau bila Mahdi datang, siapa Mahdi, siapa Dajjal, tak payah risau. Yang kita kena buat adalah betul-betul amalkan apa yang Nabi ajarkan, amalkan sunnah Nabi SAW, solat dan zakat, puasa sebagainya. Bila datang Al-Mahdi, kita akan automatik jadi pengikut Al-Mahdi. Jangan peningkan kepada cari siapakah Al-Mahdi pada zaman sekarang, siapakah Dajjal, siapakah Ya'juj Ma'juj. Ini semua kerja-kerja yang memenatkan otak dan tak yang tidak membawa pada faedah. Kerana itu berkaitan dengan qada, hukum Allah, qada kerja Allah. Kerja kita sebenarnya hanya perlu ikut hukum syarak, beriman secara umum. Ya, kita beriman adanya Al-Mahdi, akan datang Dajjal, adanya Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj. Tapi siapa dan bila, di mana sebagainya kita tidak tahu. Itu kerja Allah. Kerja kita selepas datang Dajjal, doa supaya dijauhkan daripada Dajjal. Dan kita amalkan surah Kahfi dan sebagainya. Kerja kita fokus pada hukum syarak. Kerja Allah dan pintu ghaib, 5 perkara, pintu-pintu ghaib ni serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita hanya beriman dengannya. InsyaAllah hadis yang kedua dalam bab yang sama ni berkaitan dengan Nabi nampak tak Allah. Sambung tak akan datang lah. Kita buka pada soalan insyaAllah. Tuan-tuan, saya nak minta, kalau kita buat kelas macam ni, teruskan macam ni, okey? Faham ke loss juga? Okey, insyaAllah. Jadi kita tahu dah bab kita bab ilmu. Bab kita sekarang bab ilmu. Sekarang ni cerita dah 5 benda yang kita takkan tahu. Allah je tahu. Serahkan pada Allah, doa pada Allah, kita buat hukum syarak aja. Yang lain serahkan pada Allah. Dan nak isbatkan ilmu Allah SWT dalam segala perkara. Kemudian akan datang, kita akan cerita tentang lebih detail daripada ilmu, iaitu bab melihat Allah. Bab melihat Allah. Boleh ke manusia melihat Allah, atau Nabi lihat Allah atau tidak? Ini perbincangan pada kelas akan datang insya-Allah. Kita tahu bahawa ada benda yang Allah memang rahsiakan. Allah tak akan bagi, berkaitan dengan roh dan sebagainya. Tapi berkaitan dengan melihat Allah untuk manusia lain, untuk di dunia, kita tahu bahawa kat dunia tak ada siapa melihat Allah. Tapi Nabi nampak tak? Nabi nampak Allah atau tidak ketika Mi'raj? Itu yang akan dibincangkan. Jadi Nabi ada ilmu tak berkaitan dengan perkara tersebut? Kerana melihat dan juga melihat, mendengar berkaitan dengan ilmu, alat untuk dapat ilmu. Jadi kita kata ilmu, mendengar bawa pada ilmu, tahu kita satu benda. Melihat bawa pada ilmu, dia punya alat untuk menerima ilmu. Jadi adakah Nabi tahu bagaimana zat Allah Subhanahu Wa Taala? Ini soalan. Adakah Nabi
nampak Allah dengan matanya, dengan mata kepalanya ketika Mi'raj. Inilah yang akan dibicarakan pada hadis yang kedua, juga berkaitan dengan ilmu. Adakah Allah rahsiakan kepada Nabi atau Nabi? Sebab ini perbincangan yang akan dibincangkan insyaAllah. Kita buka pada soalan sebelum kita tutup insyaAllah. Saya target 12.30 tadi. Ada lagi 5 minit kalau ada soalan. Bang Farid. Bang Farid ni kawan kami di Baitul Salam. Kawan lepak malam-malam. Lepas pada kuliah kita makan. Tak ada insyaAllah. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis insyaAllah. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.